Sikit lah. Warnanya saya terjebak. Saya menggunakan perkataan terjebak dengan forever. Jadi banyak saya tengok berdasarkan pada saya punya pemerhatian, saya punya yang saya dengar-dengar daripada yang mereka-mereka yang telah mereka yang telah berjaya ni, kebanyakannya terjebak. Di situ hebatnya forever. Sebab tak ada orang masuk forever di peringkat awal yang saya dengar lah daripada Hamizah misalnya tu kan, yang dia masuk tu for the sake of memang dia nak meniaga di peringkat awal. Tak ada. Dia mula-mula dia masuk benda ataupun dia join benda tu, sebelum dia join dia pergi cari produk sebab masalah kesihatan. Termasuklah saya. Saya tak cari. Saya, Pok Yi jemput saya lagi, Pok Yi bagi rumah saya sebagai tetamu yang tak diundang. Minta maaf cakap lah. Saya cakap terus, saya dah cakap pun, Pok Yi tak rasa hati pun. Jadi maknanya tetamu tak diundang tapi bermaksud nak membantu kita. Jadi memula tu memang tak berapa bergembira lah orang datang benda, datang buat demo kan. Ini benda-benda yang akan kita alami lah. Kita kena berhati, kata Kak Ayah, kena hati batu. Jangan hati air batu. Air batu ni lembek atau lembek. Besok tak. Hari ni pergi datang kena gitu, dah tak boleh cakap gitu balik. Kata seminggu senyap. Dia tak. Dia kalau nak berjaya memang kaedahnya gitu. Jadi terjebak berarti bila kita menggunakan perkataan terjebak ni, apa makna terjebak? Dia tak nak. Tiba-tiba dia terjebak. Dia cuma nak guna je produk. Dia tak mau niaga pun dengan forever. Dia tak mau MLM ni. MLM ni selalu digambarkan sebagai sesuatu yang tak bagus lah. Sebab pengalaman kita banyak mendatangkan masalah MLM ni. Tapi terjebak, sekali lagi kata terjebak tu, tiba-tiba lepas digunakan produk dan alhamdulillah produk tu pun sangat baik, dapat mengatasi beberapa masalah yang dialami, langsung dia mula menceburkan diri dalam perniagaannya. Ini pada saya ini adalah permulaan yang sangat baik. Cara dia menceburkan diri itu maknanya dia sudah mempunyai keyakinan kepada produk syarikat lo. Produk syarikat. Ini sangat penting. Kenapa kita kena ada keyakinan pada produk kita? Sebab tu dikatakan 5 langkah tu kan. Salah satu daripada langkah tu mesti guna produk. Siapa yang masih tak guna produk forever, kemudian nak cerita dengan orang tu bagus, ni bagus, kita boleh cerita tapi kita tak cerita dengan sepenuh hati. Sebab kita tak mengalaminya sendiri. Tapi kalau kita mengalaminya sendiri, kita makan, kita rasa macam ni, kita naturally benda tu akan keluar. Sebab tu alhamdulillah kita kena banyak bersyukur sebab syarikat Forever Living ni telah menyediakan lebih daripada 200 produk yang sangat berkualiti. Base-nya adalah aloe vera dan madu. Dan the best part about Forever ni, kita kena banyak bersyukur sebab Forever ni dia ada ladang. Ini sangat penting untuk kita fahami bersama dan menghayati. Dia ada ladang ladang aloe vera. Dia ada ladang, kalau kita guna kata ladang untuk apa tu, dia punya madu tu. Jadi dia adalah pengeluar. At the same time, pada masa sama dia adalah pengilang. Ini susah nak dapat ni. Dia pengeluar, dia pengilang, dan kemudian kita ni tak perlu ada orang tengah, kita terus edar benda yang dia dah siapkan. Ini dia kata tak ada orang tengah ni. Sebab itu keuntungan kita jadi besar. Sebenarnya ni tak maaf tanya, FBO ni yang ada ni, tahu tak yang dikatakan keuntungan besar tu, kita tahu tak dari mana keuntungan yang dikatakan 70%. Sebenarnya bukan 70%, 71%. Saya kira dah dengan Pok Yi salah kira saya kata. Pok Yi kata saya 70, saya kira 71. Pok Yi kata malah dia buat rounded figure lah, 71 tu leceh. Jadi genap lalu genapkan. Tapi mesti tahu tak kat mana dasarnya 70? Setakat ni saya nak tanya. Tahu tak? Belum tahu. Okey, pertama sekali kita nak ambil yang 15% tu pergi ke assistant supervisor 35%. Sampai kepada manager 35, kemudian supervisor 38, kemudian assistant manager 43, kemudian manager 48. Siapa kat sini bila tengok 48, aku nak 48. Ada tak bisa nak 48? Kenapa nak 48? jadi barang tu terlalu murah. Terlalu murah, dekat separuh harga. Kita memang kena aim benda ni. Sebab apa? Saya bermula, saya tak tahu benda-benda. Sebab tadinya saya nak guna sebab saya masalah kesihatan, saya mesti nak harga murah. Saya tak fikir nak niaga-niaga ni. Saya fikir aku nak 48. Puan-puan aku nak 48. Kita nak makan sokmo. Ayat dia sokmo.
Dan orang kata benda ni mahal. So kita nak buat dia jadi murah. Kita ada pilihan untuk jadikan dia murah. Tapi kalau kita duduk, ni semua ada assistant supervisor kan. So assistant supervisor 35%. Nak duduk 35% sampai bila-bila ke? Nak tanya. Kalau nak macam gitu, silakanlah. Tapi rugi lah. Tu saya bagi tahu dengan Farid itu, saya kenal Farid ni masa saya dah buat ni, Pak Yi bawa Farid. So saya kenal Farid. So saya agak dekat sikit dia, so bagi dia sebagai contoh. So Farid, ini saya punya teori saya, tapi nanti saya akan beritahu sebenarnya bukan begitu saja. Saya bagi tahu gini, okey, seorang kita yang dah jadi assistant supervisor ni keluar untuk menajuk VIP, kita ambil VIP dulu. 2 sisi. Akan dapat berapa ringgit? Kalau you keluar pergi tajuk kan dapat berapa? 364. Saya dapat berapa? Saya manager. Betul. Tanya orang yang sebut dia Ni salah apa? 600 nak pusing kalau tak silap. Different, perbezaan. So kalau kita ambil kaedah ni, saya keluar, Anissa pun keluar. Keluar masa mencari pelanggan kita. Anissa keluar dapat 364 dengan 2 sisi dapat 364, saya keluar RM600. Beza 364 dengan 100, 236. 236. Bonus MLM lain tak dapat 236 payah. Siapa pernah terlibat dengan MLM lain? Kita bukan nak memperkecilkan MLM lain, cuma saya nak beritahu. Kalau siapa yang pernah terlibat, saya pernah juga. Boleh 300, 500 tu macam nak terbang. Fuganya. Sebab tu bila dia tengok, kejutnya. Dapat 364, biar betul Kak Yah. Iya Kak Yah tu. Macam mana kira? 35%. Kita memula beli 15. So 35 tolak 15 dapat 20. 20 pula daripada harga jualan. Memang tak masuk akal. Dia bagi kita, tak ada lah, saya rasa tak ada lagi mana-mana syarikat dia bagi kita bonus kita, commission kita daripada harga jualan tapi kita bayar dengan harga belian. Ada tak? Tak ada. Yang ini pun kita dah macam terkesima. Kata bahasa ya. Terkesima macam terkejut, ya gedok dia ni. Mungkin 20% daripada harga jualan. Harga jualan berapa? 1,820. Dah 300 lebih. Ya ke? Ya. Buat kejut. Sebab tak boleh nak mikir pada ketika tu. Jadi itu cerita dia sikit dia. Lepas saya ni, saya nak masukkan sikit isu yang baru ni berlaku. Mungkin ada yang terbaca dalam grup kan. Bila panik masing-masing pun macam dah agak ayah panik tak sekejap. Panik kan. Jadi panik ni kita sebagai upline, kita sebagai upline. Kita kena settlekan masalah panik ni. Sebab panik ni dia boleh menyebabkan orang lari. So panik sebab tu dengar ada orang rebah. Lepas tu keluar pula kenyataan daripada PW gini gitu. Okey. Kita first thing first kata. Macam apabila kita nak melibatkan diri dalam sesuatu organisasi ni, kebetulannya organisasi ni organisasi yang sangat kukuh daripada saya kan, kita dah tahu kan. Tentang kita kena faham apa makna 42 tahun. Saya kata daripada 1970 since May March ke May 1978 kalau tak silap. March 1978 sampai, tapi di Malaysia baru 33 tahun, tapi di negara luar ada negara dah sampai 42 tahun. Apa makna 42 tahun? Apa makna 33 tahun? Apa makna? Cuba kita kena faham benda. Apa makna 33 tahun? Maknanya dia dah bertapak di Malaysia 33 tahun. Adakah produk ini produk yang tak baik tapi dia boleh bertapak 33 tahun? Ni pakai logik ni. Dia produk yang tak baik. Produk yang ada masalah. Tapi boleh bertapak 33 tahun. Pakai bomo tu. Pakai sihir. Dia 33 tahun. Dia boleh bertapak ni tapi dia ada masalah. Dia ada masalah boleh menyebabkan orang rebah mati ke, gana ke, apa pinggang rosak ke. Bisa kata kan. Dia dah tapi tadi kita berapa tahun dia kat 33 tahun. Tapi ada masalah. Dari mana? Satu. Ini satu benda yang kita kena. Ni pakai logik. Kita jawab pakai logik. Yang kedua, ada 168 buah negara telah dipasarkan produk ini kepada 168 buah negara. Ini background syarikat kita kena faham. Sebelum kita nak jadi sesuatu, kita kena faham background syarikat sebab dia akan memberikan kita keyakinan dan memberikan kita keyakinan untuk terus berada di sini. Terus berada di sini. Ni orang cakap sikit, lepor.
Orang itu gelepor mana ni. Lepas tu kita pun fikir, saya duduk fikir. Malam tu saya baca, saya hantar mesej ke Kak Ayah, saya kata apa yang saya tak ingat, saya hantar mesej ke Kak Ayah. Besoknya Kak Ayah kata betul ke benda ni kan. Kita pun macam panik, tapi besoknya kita duduk mikir. Itu yang keluar voicemail tu. Sebab mikir semalam tu lebih tu. 168 buah negara. Saya ambil contoh Singapura sebab saya ni orang Johor Bahru. So to the nearest is Singapore. Singapura, produk-produk untuk masuk ke Singapura tak mudah. Dia melalui security check dia, benda ni kelulusan dia. Tiba-tiba Forever Living ada di Singapura. Dan kemudian orang kata produk ni tak bagus. Ni kadang-kadang kita kena pakai logik. Sebab saya kata kita kena pakai logik benda ni. So, insya-Allah lah selepas daripada ni, kita tak ada masalah dah dari segi kalau orang nak cakap apa benda pun cakap lah. Sebab kita yakin 168 buah negara untuk masuk dan buka headquarters di sana, dia mesti melalui security check, dia mesti melalui proses SOP dia dan sebagainya. Especially negara-negara yang maju. So kita tak payah nak tolong fikir bagi dia, tak payah nak fikir produk ni bagus betul bagus ni, tak payah fikir sebab secara tak langsung benda tu dah membuktikan benda tu bagus. Kalau tidak dia tak boleh masuk. Itu background syarikat. Lepas tu tahu tak syarikat ni dia dipunyai oleh nama dia siapa, Rex kan, Rex Morgan tu. Dia orang kaya. Dia bukan, kalau kita cakap dia kalau kita kata Rex Morgan ni dia kaya, dia sebenarnya bukan nak niaga, dia nak bagi JPT kat orang. Kan kita tak percaya kan. Sebab kita tak jumpa dia, sebab tu kita kena dijumpa dia. Siapa nak jumpa dia macam mana boy? Eagle Manager lah. Oh, nanti kita cerita Eagle Manager tu cerita dia mana. Tapi siapa nak jumpa dia kena jadi Eagle Manager. Prosedur dia nanti bincang dia. Jadi dia ni rupanya, sebab tu kita kena kenal juga. Boy mungkin satu masa boy kena buat kelas khas cerita pasal Rex Morgan ni. Dia orang yang sangat kaya, dia punya harta rasanya berbilion-bilion harta dia. Tapi dia nak tolong orang ni. Kita, termasuk kita lah nak tolong orang dia, termasuklah kita supaya kita jadi kaya macam dia. Kalau tak jadi kaya macam dia pun kaya lah. Tapi dia nak bagi, ambil PT, ambil. Dia nak bagi. Tapi dia buat pelan pemasaran yang dengan pelan pemasaran tu awak boleh buat duit dengan mudah. Sebab tu saya kata, ada tak? Masuk-masuk terus dapat 15% diskaun. Beli je barang 1,000 lebih dapat 35%. 35% dan ambil lain dah nak ujung-ujung lah. Nak jadi pangkat-pangkat besar. Ini baru assistant supervisor. Maknanya pangkat pertama. Di dalam Forever dah dapat 35%. Perasan tak 35% besar? Besar kan? Jadi daripada 1,820, kalau kita beli produk 12.6 dapat 1,611 berapa banyak beza tu. Okey. Jadi saya berpendapat kita tak payah nak tolong fikir guana produk ni dia memang dah moden. Selagi nak khabar kita ni macam ni. Saya nak tanya yang dah buat ni dah ada tak testimoni dari klien awak? Dapat tak? Dah mula dapat testimoni tak? Anissa dah mula dapat testimoni tak? Kita mana kita jual produk tu, kemudian dia dah kata, oh, saya gini. Kenapa kita nak menafikan testimoni? Apa maksud menafikan testimoni? Bila dengar cerita orang rebah, kita tak ingat dah testimoni yang ada depan mata kita. Kita duk highlight kaya rebah tu. Dia kadang orang tak cerita-cerita sebenar, dia cerita rebah kan. Sebelum tu tak ada makan apa, buat apa, kita tak tahu. Dia cerita makan Forever rebah. Kadang-kadang pening juga benda ni kan. Mungkin ada juga Allah Ta'ala, ini kerja Allah Ta'ala, tak ada yang mustahil. Tapi kita nak kata, kita dah ada, macam saya, contoh saya ada dah testimoni dengan saya buat dalam tempoh 2-3 bulan kan. Ada darah beku di kepala belakang ni, darah beku besar 50%, hilang. Satu kat dia. Lepas tu satu lagi ni kat sini dekat. Ni kalau dia pergi kelas dia ada lah. Dia pesakit buah pinggang, telah dialisis. Kenal tak Kak Ali? Kenal. Dia pesakit buah pinggang, dia dialisis air. Memula dia datang kelas, dah lama dia datang kelas, saya tengok dia minta maaf, saya tak macam nak bila dia. Saya rasa kesian, saya rasa sangat terharu lah. Lepas tu lega sangat, lepas tu macam dah nak senyum pun tak boleh. Dan ni kita tengok dia pula cerita ke saya, dia cakap dengan saya apa? InsyaAllah dia cakap hari tu, hari besok lusa tak tahu. InsyaAllah saya akan meneruskan menggunakan produk ni sebab saya takut untuk kembali kepada keadaan asal saya dulu. Okey, masa saya sakit. Sekarang tak ada patah macam mana? Boleh makan belaka.
Itu bagi orang beri makan saya tahu juga lah memang susah nak Semua tangkap. boleh makan. Sedangkan itu memang doh. Memang lembek dia kata di Bali Usra, tapi kelebihannya mungkin Allah nak tolong dia sebab dia pergi kat kelas. Walaupun dalam dakwah tu dia pergi kelas, di situ dia berjumpa dengan saya kata cubalah kat ni, kalau nak jadi rezeki kat ni. Dan ni kalau tidak dulu balik terus terbaring. Dan ni boleh masuk, boleh benda siap boleh ajak kita makan. Boleh siap masak untuk kita geng Usra. Tolong buat jual. Kan? Jadi itu sikit. Ini sangat penting untuk kita fahami bersama supaya kita timbul rasa, maksudnya keyakinan pada syarikat, keyakinan kepada produk itu sangat penting. Sebelum kita nak memulakan, macam mana kita nak pergi influence, nak mempengaruhi orang lain kalau kita sendiri tak yakin dengan produk ni? Betul. Macam mana? Kita tak boleh. Kita boleh cakap orang tapi macam, dan kita pun tak ikhlas. Kalau kita ajak orang tu, produk ni bagus, tapi kita pun tak pernah cuba, kita tak pernah mengalami dia punya perubahan ke apa testimoni, lepas tu kita nak macam mana kita? Mana saya rasa kita tak bercakap benar. Sebab tu salah satu 5 langkah, salah satu langkah yang pertama mesti menggunakan produk. Hari tu saya ada dengar siapa cerita, obat gigi kita warna hijau. Kalau kita sendiri tak pernah guna produk tu, kita cuma jual ataupun tak jual lagi pergi bagi, tiba-tiba orang kata, awak tahu tak? Mana forever ni? Obat gigi ni warna hijau. Rosak dah ke? Oh, gila kok rosak kok. Kita pula tolong panik. Ilah memang payah kalau macam tu. Jadi guna. Secara beransur-ansur. Saya setakat ni obat gigi saya guna maksudnya aloe vera, pixie tu memanglah bipolar apa kedua-kedua tu. Cuma yang tak guna-guna lagi cuma macam benda-benda yang jelas sikit lagi lah. Yang muka saya guna lah. Saya guna Infinite. Saya guna lah. Saya guna. Lepas itu cerita dari Dato'. Okey. Jadi selagi saya nak kabur. Itu background Okey, testimoni. Okey, dalam proses kita nak mencapai satu tahap atau satu pangkat. Dia ada syarat, dia ada sisi yang perlu kita penuh. Okey, pengalaman saya cakap pengalaman saya lah. Saya buat manager ni dalam tempoh 4 bulan. Ya, saya buat bulan kan. Setiap bulan saya naik pangkat lah. Setiap bulan saya ada pangkat ni. Daripada assistant supervisor, saya mula bulan 1, so bulan 2 supervisor, bulan 3 assistant manager, bulan 4 manager. Dia gini, memanglah kita kadang-kadang tak boleh dapat sisi tu daripada orang yang kita taja secara langsung. Tak faham, ni saya kena buka rahsia. Saya kena buka rahsia. Kita kena top up juga sedikit sebanyak untuk kita mendapatkan pangkat tersebut. So saya rasa benda tu fair, benda tu tidak ada suatu, bukan penipuan. Mana ada niaga tak keluar modal? So memang, dan ketika saya buat benda tu, sebenarnya gini, yang bagusnya saya, walaupun mulut saya banyak ni, saya bagus sikit, saya ikut je. Trust your outline. Kita trust. Dia kata, ni cikgu beri sikit gini. Kalau cikgu beri sikit gini, boleh supervisor dah ni. Sikit lagi kaya. Sikit tambah. Modal tak buat tu tak cukup lagi berapa. Tambah. Ni modal lah, memang kena keluar modal sikit lah. Lepas tu sikit lagi. Kaya sikit umur. Sikit lagi. Okey, saya ikut je. Saya tak tahu apa yang terjadi di pertengahan jalan tu, saya tak tahu, tapi saya ikut. Sebab saya aim tadi, saya nak 48%. Ya, guna-guna aku nak 48%, saya kira. Saya ni orang ekonomi. Saya calculate sekarang aku keluar modal ni, katakan aku keluar modal macam ni kan. Nanti bila aku dapat 48%, aku cover balik modal aku ni. Kalau sekurang-kurangnya kalau aku tak jual, aku guna sendiri pun 48% daripada 35%. So 13% untuk satu produk. Saya kata kalau saya bagi contoh kan, 15 kalau kata 15%, katakan RTC dapat RM100 3%. Kalau kita buat jadi 35%, jadi 76-7%. So kalau 48 dah tak nampak. Berapa ya? 61. Duduk sikit lah. 61 lebih lah. Jadi beza dia memang banyak daripada satu tahap ke satu tahap. So bila saya nak, jadi saya pun buat mana yang saya rasa saya kena top up. Saya top up lah. Itu modal saya. Nak kata inilah modal dalam Forever, you top up yang you nak kena. Siapa yang tak mengambil peluang keemasan ketika dia ada peluang tu, minta maaf, saya guna perkataan saya memang tak reti nak cakap lembut-lembut, bodoh. Guna kata dia. Saya minta maaf.
memang bodoh. Ketika mu ada peluang dan mu dapat dah sikit lagi. Tapi mu tak nak. You expect to get that opportunity next time, belum tahu. Peluang kemasan untuk berlaku sekali lagi, mungkin ya, mungkin tidak. So take that. So saya ni bernasib baik. Bernasib baik sebab saya dekat ayah, ayah sikit lagi. Saya tutup sikit lagi. Tapi saya pun bila orang cakap tu, saya memikir kau. Saya tu biarlah sebab aku buat gini-gini, aku dapat nanti aku nak 48 ni, aku nak sebab aku nak guna produk ni. Saya nak jadi murah produk ni. Lepas tu rupanya bila saya buat, so of course saya terpaksa mengorbankan sedikit wang ringgit saya dan sebagainya. Akhirnya saya capai 48% manager. Manager 48%. Tahu tak saya dapat apa di pertengahan jalan? iWatch. Saya tak pernah imagine bahawa saya akan dapat iWatch. Saya tak imagine saya dapat iWatch. Tapi saya tak boleh guna lah iWatch tu, payah Pak Yi. Dah dia jadi duit untuk saya lah. Tak apa, buat kenangan. Buat. Maknanya dia rupanya di pertengahan jalan tu dia ada something. Bila kita buat kita. Okey, saya nak bagi satu petua. Sebab tu dia kata pelan pemasaran di Forever dia duplicable. Dia boleh ditiru. Tirulah orang-orang berjaya. Macam mana dia orang berjaya? Dia orang buat Forever to Drive. Bila dibuat, okey, Forever to Drive level 1. Bulan pertama mesti dapat apa? 50cc. Kalau bulan pertama 50cc, bulan kedua mesti 100cc. Jadi tak manager. Sebab tu terjadi manager. Terjadi. Bukan sengaja nak jadi manager. Macam saya ni, saya sengaja nak jadi manager. Masa tu saya tak apa cerdik benda ni. Sekarang ni saya cerdik sikit lah. Saya kata kalau dia buat benda ni, memang Pak Yi dah cakap, tapi masa tu tak masuk otak. Masa tu masuk jauh sangat. Sebab tu macam kata Cikgu Nik sebenarnya, bagi dia orang apa yang dia orang nak pada satu ketika. Jangan bagi dia yang jauh-jauh, dia tak nampak, dia nak masuk otak pun. Kita baru start dia duk cerita Forever to Drive. Benda tu memang penting. Memang Pak Yi nampak benda tu penting, tapi saya tak nampak lagi benda tu penting. Saya tak tahu benda apa. Memang sedap kalau dapat kereta bayar 1,500 sebulan. No. Tapi baru sisi 10 gitu nak cakap sisi 50. Tak masuk otak dah. Saya lock dengar tapi tolak. Tapi bila saya dengar cerita hari ni, siapa hari tu kan? Dia 50, dia dapat 50. Dia kata dia terjadi manager. Siapa tu? Ada dia masuk dalam grup kan. Dia terjadi manager. Sebabnya sebenarnya dia bukan nak jadi nak tu, dia nak Forever to Drive. So Forever to Drive dia level 1, kita ambil level 1 dulu. So saya ambil level 2, level 3 macam Yusnida nak buat 2 negara. Tak payah nak buat gelepor gitu lah. Bila bergelepor tu akhirnya gelepor tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendor kecil-kecilan. Buat step by step. So kita sekarang kalau kita nak buat Forever to Drive, dia kena 50cc. Banyak lah 50cc. Bayangkan seorang-seorang nak buat 50cc, lembek lah. Dia bukan. Saya bulan lepas dapat dalam 50cc. Duduk musim-musim itu dapat 50cc. Dari mana? Allah. Kemar boleh dapat 150cc. Mudah je. Bila kaki bergerak. Cerita dia gini. Jangan deki. Masa ni turn cari Fatimah. Nanti turn ayah pula. Turn Oni pula. Turn Nisa pula. Bila kaki kita bergerak. Kemudian kaki kita belum gerak. Dia tak pandai lagi nak gerak. Dia eagle yang dia belum jadi helang benar lagi. Dia baru kepak dia masih basah lagi. Jadi mak dia kena semua tolong dia. Ni mak dia tolong mak. Dia tolong. Dia walaupun dia nampak macam tu kan. Alhamdulillah lah. Maknanya dia tolong. Maknanya okey, macam mana saya boleh dapat 50cc? Banyak kan Nisa? 50cc. Bila saya buat, kebetulan bulan lepas dia ada offer yang 12+1 kan? 12+1 birthday. Betul birthday saya pun Ogos. Saya birthday Ogos. Sudah berapa? So saya mikir, okey, kita boleh mikir strategi kita sendiri. Tak ada salah dalam Forever tak salah. Sebab apa? Kita adalah Forever business owner. Business tu kita yang punya. Mu nak buat gaya, mu yang pasar. Orang tak boleh salahkan kita. So apa saya buat? 12, Cik Kak Ayah kata, cikgu ni 12 campur 1, beli 12 dapat 1. Setiap produk beli 12. Kak Ayah mati lah kalau orang nak beli 12 AVG, orang nak beli 12 RTC, nak dapat ke 1 lebih kan. Kak Ayah boleh tak saya nak buat gini? Saya dah jual ke dia 6 AVG, 6 RTC, saya bagi
ABG lah. Kan? Jadi 6 saya bagi dia. Ada sambutan. Saya bulan lepas saya dapat beli 5 set aloe vera, 2 set RTC. Itu pun membantu. Sebenarnya bila dia ada promotion dia membantu juga. Selain daripada itu, saya punya kaki dia pun nak naik pangkat. Dia pun nak. Dia daripada assistant supervisor, dia nak naik supervisor. Dia pun kena kerja. Dia kerja, dia kerja, kita kerja. Saya bawa ada kaki satu je. Satu. Maknanya satu bawa dia satu, dua-dua dia jalan. Baru satu cawangan je lah maksudnya. Tapi dia dah boleh membantu saya untuk dapat 5 posisi. Jadi maknanya nak, dia bukan perniagaan duk suka sangat dapat RM364 lepas tu senyap. Dia bukan. Dia bila kita dah dapat daripada dia, kita cuba tarik dia untuk dia bersama dengan kita buat peluang perniagaan, beri dia bisnes. Okey, bila cakap beri dia bisnes sekarang, tapi orang yang paling susah sekali nak bisnes kita ada adik kita lah. Ini cakap adatnya, biasa dia susah, tapi ni baguslah dia dua orang ni. Izzah dengan Naja baguslah. Kita payah. Okey, orang yang dekat kita ni dia payah. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, adakah kita kena ni terpulang pada masing-masing lah. Saya pun kadang payah sikit nak buat benda ni, tapi saya bila saya fikir sepatutnya kita tak boleh buat gitu. Adakah kita nak bagi harga kita ke adik-beradik kita? Kalau kita bagi, okey, kita boleh bagi, tapi kita tak membantu dia untuk set up perniagaan dia sendiri. Okey, dia dapat murah kan? Dia dapat murah dengan harga 35% ataupun 43%, kita bagi dia 43% contoh. Dia dapat beli dengan harga murah, tapi dia tak dapat cari peluang perniagaan untuk dibeli dengan duit yang lain. Maknanya dia tak payah keluar duit gaji dia. Maknanya dia buat benda ni, dia ambil duit yang dia dapat daripada bonus itu untuk beli dia punya produk. Sebenarnya kita tidak membantu adik-adik kita tak membantu keluarga kita bila kita bagi dia beli dengan harga kita. Ya, betul. Saya baru fikir sekarang. Pok Yi cakap lama dah. Saya tak dengar cakap Pok Yi. Bukan tak dengar, saya dengar cakap Pok Yi. Tapi saya masuk, dia duduk dalam sini tapi dia tak gerak lagi. Dia tak musing lagi. Bila kita dah nampak ada peluang perniagaan, bila kita dah dapat dah hasil, ruginya kalau aku tak beri benda ni pada adik-beradik aku. Ibarat kata Junad Al-Baghdadi, kalau aku nak ngumpat, aku ngumpat mak aku. Sebab apa? Sebab nak beri pahala ke mak dia. Tapi macam tu ni. Kenapa? Maknanya kalau kita kata sialah adik-beradik saya nak niaga kok adik-beradik. Kita kata, dok, kita nak bagi dia peluang perniagaan. Kita tak mahu dia hanya dapat harga murah saja. Tapi ya susah lah, memang saya ngaku susah kadang-kadang. Saya terpaksa bagi sebab apa? Kakak saya ni dia dah duduk kat orang lain. Jadi saya nak guna kat dia tu supaya dia tak pergi kat orang lain. Saya terpaksa dia beli bawah saya. Itu je sebab tu pun saya bagi dia nama anak saya. Tak bagi nama saya, kalau saya 48%. Langsung saya tak dapat nak juga kena kat Skype dia. Sebagai anak saya 35%. Boleh lagi Skype kan? Jom lah Skype. Itu adik-adik kita yang ada duit lah. Kalau dia tak ada duit cerita lain. Mana dia buat duit, dia cikgu buat. Gaji ada dah. Kita tak nipu pun dia. Kalau dia beli kat Nur pun dia 35% kok. Cuba kita tak nak dia beli. Bila dia beli, mula saya tanya dia, awak nak niaga ke tak nak? Malah. Okey, tak apa. Belikan saya. Belikan saya. Kalau dia nak niaga, saya biarlah dia duduk bawah orang lain pun dia niaga lah. Sebab dia masih lagi aktif. Jadi kita tak boleh nak ambil dia sebab dia masih lagi aktif. Ambil pun satu hal juga kan. Dari segi nilai kan. Cuma adik-beradik ni kita rasa macam kita nak dia duduk dengan kita lah kalau boleh. Jadi itu perkara yang kita buat. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan sebab dia takkan datang untuk kali kedua. So kalau sekarang contoh, katakan Anissa sekarang dah jadi dah supervisor. Sekarang nak pergi ke assistant supervisor, maknanya 75 kan. 75. Katakanlah buat tu 60. Alhamdulillah lagi. Bila buat guna-guna misalnya ataupun lagi 10 buat. Kita boleh bawa kita 25. Kita boleh maksimum. Kita modal tu pun bincang dengan buah-buah Pula buah masa tu pun nak pakai lagi sisi kan. Pijak-pijak buah pun nak pakai sisi, dia pun nak pakai sisi. Dia gini, dua-dua tolong. Lala dua-dua dapat manfaat. Dan kita akan rasa sangat seronok. Memang saya tahu lah masalah modal ni memang saya ngaku lah. Tapi
nak boleh ke, nak cari pula, nak boleh pula sampai dekat keadaan 70 ke 65 tu. Payah. Ayo, Peluang pergilah dia buat datang muka sekali. sedih ke, buat pinjam-pinjam kau ke. Ramai orang dekat ni. Pinjam pempek. Sebab dia memang bukan dia kadang rezeki ni dia mari memang rezeki ni mari dengan cara yang kita kadang kita dok suka. Ya. Bulan tu saya ada 1 bulan tu 7 VIP. Sah. Lepas tu se. Misal kata kan. Jadi ketika yang 7 VIP tu kalau masa tu lah peluang kita maksudnya untuk kita boleh naik ke tu, make sure lah kita tak tahu bulan depan kita cerita macam mana. So kita kena usahakan benda tu. Saya nampak benda ni dan alhamdulillah saya buat macam tu. Sebab tu saya dapat jadi manager dalam tempoh 4 bulan. Rangkaian saya belum kuat lagi masa tu. Rangkaian saya tak kuat lagi. Tapi saya ada yang saya kena top up. Tapi saya fikir kalau aku tak top up pun nanti macam mana aku nak dapat 48% tu lah. Macam mana aku nak dapat 48% aku nak beli. Kalau 100 ni, kalau RM100, RM48 tinggal RM52 je. Dah separuh. Ada mikir gitu. Mula tak pandai, tak faham mula tapi rupanya dalam kita berasa macam itu dia ada hasil lain masuk. Rezeki lain masuk ni dapat. Dan lah saya sendiri tak suka. Saya boleh jadi manager. Saya tak suka. Lepas tu bila dia jadi manager dia macam dah relax. Ni pun nyakit kak. Bila dia dah jadi manager dia macam letih. Ni nanti kalau lepas forever to drive aja. Lah kita ada lebih kurang. Relax. Lepas tu rugi. Lepas tu baru tahu pula ambassador lah, ambassador 25. Saya ada 1 bulan, 5 bulan yang saya tak ada 25cc. Iya ni tak kapal saya. Macam mana saya boleh tak lekat lah. Baru kita faham. Tapi tak kisah, itulah ilmu. Aku memang ada ilmu di sini. Dia penyesalan yang tidak ada tolok tandingnya misalnya. Gitu kan. Okey, jadi nak cerita. Satu lagi saya nak cerita. Ini cerita je ini. Macam saya cerita baru ni. Upline saya yang sebenarnya bukan Pok I. Upline saya ada seorang sahabat saya yang memperkenalkan saya pada Pok I. Tapi kesilapan dia ialah dia tak buat 5cc. Okey, apa penting 5cc? 5cc maknanya tiap bulan payah 5cc kena buat setiap bulan. Kadang-kadang ada orang kita kena top up letih. Kita tak tahu bila tiba-tiba ada eagle bawah kita. Ya. Kita nak buat lembel seorang betul senyap. Lepas dia beli dia senyap, dia makan lepas tu senyap, tak ada pun repeat order pun tak ada senyap. Ada yang nak beli, saya tahu, ada saya klien ni dia lepas dia beli dia pergi bagi kat kawan-kawan dia dengan harga 35%. Saya pun susah nak cakap. Geng-geng usrah ni. Dia baik-baik dia warak-warak lagi. Dia tak nak jaga. Kita pun kata, jadi kita tak dapat nak kembang sayap kita. Dia pun tak nak, dia pun macam tak nak nega kan. Jadi bila keadaan tu berlaku, bila dia katakan yang upline saya, supposed to be upline saya ni, dia tak buat 5cc. Jadi ketika saya melonjak naik